Baik. Faedah yang kita dapat daripada cerita, sebahagian daripada cerita yang telah kita dengar ini, iaitulah orang-orang musyrikin dan ahli kitab, mereka ini mengengkarkan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ini daripada kalangan manusia. Jadi orang musyrikin, dia tak mau terima Nabi ni jenis manusia. Dia nak jenis pelik, jenis cahaya, jenis boleh terbang. Ni jenis pok-pok bodoh semua berhala ni. Sebab tu orang yang sembah berhala, mereka sangat percaya dengan benda-benda pelik-pelik. Nak benda pelik. Bila benda pelik, maka itulah kuasa yang hebat. Dan orang Bani Israel pula, orang Yahudi pula tak terima Nabi kita ni, kerana Nabi kita bukan di kalangan Bani Israel, bukan kroni dia. Maka Allah Ta'ala menolak akan kebatilan mereka ini dengan menyebut sesungguhnya Allah Ta'ala memilih akan Nabi Adam AS itu sebagai bapa segala manusia. Kemudian daripada Nabi Adam dipilih pula akan Nabi Nuh AS, dipilih daripada keturunan Nabi Nuh akan keluarga Nabi Ibrahim AS, kemudian memilih daripada Nabi Ibrahim pula akhirnya ialah keluarga Imran, keluarga Imran, iaitu daripada keluarga Ibrahim. Maka daripada Nabi Ibrahim inilah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nyotoknyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah ditentukan oleh Allah. Terima atau tidak terima, inilah pilihan Allah. Maka barang siapa yang menerima apa yang telah dipilih oleh Allah, mereka lah orang yang beriman. Dan tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah tanda kekufuran. Maka pada kisah ini juga yang kita dengar, satu irhas, satu mukjizat yang akan berlaku sebelum daripada kenabian. Irhas ini maksudnya benda pelik yang berlaku sebelum dilantik jadi Nabi. Semua ini adalah benda yang mencari adat. Mukjizat juga benda yang luar biasa. Pada adatnya tak berlaku lagu tu, maka berlaku dipanggil benda yang mencari adat. Ataupun dengan makna yang lebih mudah, benda yang pelik atau luar biasa. Kalau lepas daripada menjadi Nabi, benda tu dipanggil mukjizat. Tapi kalau belum lagi dilantik menjadi Nabi, berlaku benda hebat dan pelik seperti ini, maka dinamakan irhas. Jadi irhas hanya berlaku kepada orang yang bakal menjadi Nabi, menjadi Rasul. Macam Nabi SAW masa kecil ditudung oleh awan ketika berjalan. Orang tengok awan ikut atas kepala. Nabi pergi tak kanan, awan tak kanan, jadi tuduh mu. Nabi pergi tak ke depan, tak ke depan. Nabi berhenti. Tapi tak lantik jadi Nabi, masih budak sangat lagi, dia tahu benda. Dikatakan irhas. Maka pada Nabi Isa juga berlaku perkara ini. Nabi Isa masa kecil ada beberapa perkara pelik. Seperti dapat meneka di manakah ibu-ibu bagi kawan-kawan dia meletakkan makanan. Dia boleh teka. Kawan-kawan dia sama-sama saing dengan mak 3-4 tahun ni, kalau susuk jepu, pergi tanya Nabi Isa lah, kat mana mak susuk tak akan nak cari. Nabi Isa kan boleh pergi atas loteng, belakang robok ikan, tak, ni bawah ledi, tindih atas dengan batu giling. Nak berbalik tengok sebaseng jepuk lecing bang. Akhir-akhirnya serema betul belaka kalau kabur. Dia panggil irhas. Irhas bukan Tok Bomo. Tok Bomo lain. Tok Bomo pas dia kata tu dikerah pula 50. Hak Nabi Isa tak minta jepuk, cuma tolong kabur je. Jadi di antaranya benda karamah ini, iaitulah isteri Imran ini dapat melahirkan Siti Maryam. Pelik lah. Pelik lagu mana? Kerana peliknya mak ini mandul dan telah umurnya tua. Kabiratul sini sangat tua. Dah lah sangat tua, mandul pula. Mandul. Bukan mandul bandar orang, mandul maknanya tak boleh beranak. Mandul ni tak boleh beranak. Tak boleh beranak ni sekira-kira ilmu manusia. Kalau Tuhan nak beri beranak, tak ada pelik.
Mandul dapat beranak. Nah, ini perkara yang pelik. Nah, sebagai satu ma'unah, pertolongan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bersalahan dengan perkara yang berlaku secara adat. Maka nazar yang telah dinazarkan oleh isteri Imran, Mak Siti Maryam, ada satu nazar yang baik. Jadi sepatutnya kalau kita nak satu-satu perkara yang payah, walaupun tidak mustahil, sebaiknya kita bernazar. Kita kadang-kadang lupa bernazar. Kita nak sembuh daripada penyakit, kita duduk pisah duduk berbak sajalah. Berbak tak kena orang kata dinu, Tok Rama di Johor tang ke Johor. Dah orang kata di tanah merah pula, lipat tanah merah. Kalau berang pula. Nazar kau cek. Sambil berobat tu, aku bernazar kerana Allah SWT, kalau Allah sembuhkan penyakit aku nak beri, nak sembelih lembu yang makan orang surga. Dia lagu tu. Derah sikit, Tuhan tunai. Dan nazar ini tidaklah perkara yang harus, jangan perkara yang wajib. Perkara wajib tak sah nazar. Nazar kalau aku berjaya buat benda ni, aku bernazar kerana Allah, aku nak sembahyang Jumaat. Leh wajib sembahyang Jumaat. Apa jadi pun wajib. Ataupun menazar nak sembahyang 5 waktu. Kalau aku baik sakit ni, aku nak tutup orang lah. Kena tutup selalu. Dalam sakit tu kena tutup selalu. Jadi bila dinazarkan kepada perkara yang baik, kalau dapat anak, nak jadikan anak sebagai khadam masjid, maka 2 pahala. Yang pertama pahala menunaikan nazar, yang kedua pahala nazar itu sendiri kerana nazarnya baik. Kemudian pada cerita isteri Imran menyebut inni samaituha Maryam. Faedahnya dapat kita ambil sunat bagi penjaga budak-budak menamakan budak-budak dengan keadaan cara seperti yang ditunjukkan oleh isteri Imran. Batulah kaedah memperlamakan anak ini. Kita hadapkan budak kepada kiblat dalam keadaan budak tu diletak di atas riba. Panggil ayah dia ataupun orang soleh. Jadi mak ni mana? Mak, sebab mak ni orang soleh. Ayah tak soleh, mak soleh. Jadi mak riba. Jadi sunat bila kita lepas daripada membaca ayat-ayat Quran sebagai mengambil tabaruk, ambil berkat, maka cara nak katanya kita kata begini, inni samaituha. Kalau perempuan, inni samaituhu. Maksudnya sesungguhnya aku, ya Allah, aku memperkenalkan akan budak ini dengan fulan bin fulan. Katalah begitu. Kemudian baca doa sekejap, adalah 10 minit. Itu cara meletak nama di dalam Islam. Bukan dia satu jabat, orang jawab dah nama benda ni. Nama dia dah apa? Faham tak? Betul lah, tak salah. Tetapi yang terbaik dalam keadaan membaca ayat-ayat seperti mu'awwizatat, iaitu kul a'udzu birabbil wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sebelum tu surah Inna Anzalna, kemudian sekali surah Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah tu kata Bismillahirrahmanirrahim, inni samaituhu, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi kasih sayang, sesungguhnya aku hari ini memperkenalkan budak ini sebagai sepulang. Buat gitu. Letak atas riba lah. Tak, hak budak baru lah, hak lepas lah. Nak buat mana lagi? Tak, jangan panggil balik pula anak kerja Kuala Lumpur, Messi Kuala Lumpur, balik riba mula Messi. Nak letak nama, nak patah riba mak. Dan juga pada peristiwa ini menunjukkan apa benda ni, harus kita namakan budak pada hari lahir. Harus kita namakan budak pada hari lahir. Yang sunnahnya afdal sekali hari yang 7. Hari yang 7. Kerana ada suatu hadis riwayat apa benda ni, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, yuzba'u anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlak.
disembelihkan akan akikah budak-budak ini pada hari yang ke-7 dan diletakkan namanya. Diletakkan akan namanya. Jadi walaupun Nabi kata sunat letak nama pada hari yang ke-7, kalau kita letak nama hari pertama beranak boleh juga. Kerana ikut amalan bonda Siti Maryam. Bila beranak dia pun kata inni samaituha Maryam. Sesungguhnya aku namakan anak ini sebagai Maryam. Boleh pada hari pertama. Dan sunat kita doakan pula anak ini supaya tidak diganggu oleh syaitan. Sunat sebagaimana doa bonda Siti Maryam ini. Inni u'izuha bika, sesungguhnya aku u'izuha, aku jaga, aku peliharakan budak ini bika dengan peliharamu, wa zurriyataha, dan akan zuriat keturunannya minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang kena rejam. Itu doa yang baik. Doa untuk budak-budak. Sepatutnya budak-budak masa cukup pada hari yang ke-7 itu nak dibacakan doa ini. Tapi kita dah amal. Dia selawat sajalah. Sallallahu ala Muhammad. Mari Allah paling boleh telur. Allah dia pun Allah telur. Kita Allah guting, dia Allah telur. Dah habis sebaku telur. Seramai-ramai boleh telur, seorang pun tak kata inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Sesungguhnya aku jaga akan budak ini dengan penjagaanmu wahai Allah daripada gangguan syaitan yang kena rejam dan anak cucu dia. Jadi molek. Tak minta doa gitu, tiba-tiba jadi hanyut habis ni budak-budak. Tak tahu benda. Kemudian ada berlakunya rezeki yang begitu mudah dan banyak di Siti Maryam bonda Nabi Isa AS yang menyerahilah adat kebiasaan menjadi dalil atas memang boleh berlakunya karamah kepada wali-wali Allah. Boleh berlaku karamah, tak ada pelik. Karamah maksudnya kemuliaan. Kalau berlaku pada Nabi namanya mukjizat. Sebelum jadi Nabi namanya irhas. Kalau berlaku pada orang soleh, bukan wali, orang biasa, dia orang Islam biasa. Betul benda yang pelik-pelik dia panggil ma'unah. Kalau berlaku pada orang jahat-jahat, dia panggil ihanah. Ataupun sihir. Kalau berlaku kepada orang wali Allah, orang ni cukup kuat beribadat kepada Allah, sentiasa mendamping diri kepada Allah, menjauhkan perkara-perkara dunia orang dia berebut belaka, patut berlaku benda pelik kepada dia, maka dikatakan karamah. Pelik mana? Pelik pada adab, bukan dia pelik. Kita sekarang dia yang pelik. Tak pergi semayang Jumaat, karamah benda lagu tu. Tak tegur orang pelik. Tu bukan karamah tu. Tu kayu kamat. Dia karamah ni kemudian daripada habis mempraktikkan segala syariat. Habis syariat hak mana halal haram itu turut belaka. Hak mana hak sunat, hak sunnah, akhlak-akhlak yang baik ni ikut habis. Dengan pakaian pun cara Nabi, akhlak cara Nabi, cara bercakap dengan orang, hormat ke orang, kasih sayang pada binatang, pada budak-budak macam Nabi. Tapi bukanlah sampai hak Nabi. Macam hak Nabi khabar tu lah. Tu mengamalkan syariat, maka Tuhan kasih pada dia, ditunjukkan pada dia benda pelik. Bukan dia tu pelik. Pelik